Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Waliwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma amin. Sidang penonton yang sama dengan Facebook fanpage UTK Hak and Travel, sebagai satu jaringan untuk kita ikuti maklumat tentang hak agama kita. Kita boleh sama-sama ikuti sakut paut dengan kisah untuk giliran hari ni. Sambung lagi dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang mana kita boleh ikuti sambungnya daripada minggu yang telah lepas. Nah, Allahu Rabbi, itulah saja. Nah, kerana Allah Ta'ala bagi kesihatan, boleh kita sama-sama mengikuti rancangan. Nah, kalau Allah Ta'ala bagi kesihatan, kita jumpalah. Nah, kalau Allah Ta'ala tarik kesihatan, nah, tak boleh jumpa pula. Gitu dah lebih kurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ikuti rancangan yang banyak manfaat, rancangan yang banyak kita boleh sama-sama. Nah, dalam upacaranya kita boleh sama-sama ikuti. Itulah, nah, di antaranya. Allah, maka hari ni masih lagi lah kita boleh sambung dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baru ni kita duk bincang sakut paut dengan banjir dan juga Nabi Nuh buat perahu baru ni. Maka hari ni pun cedeklah gambar sikit sebanyak, nah, untuk jadi motivasi kepada kita. Perahu Nabi Nuh ni macam mana tu lebih kurang kalau tengok gambar lah. Tengok gambar tu lebih kurang. Lebih kurang hak ni ramalan dengan apa ni, ramalan melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Ambil gambar mari letak tu lebih kurang besar. Besar mana perahu Nabi Nuh ni? Nah, perahu Nabi Nuh ni besar lah. Macam mana? Nah, satu mukjizat dia panggil. Perahu Nabi Nuh adalah satu mukjizat. Satu, nah, perkara yang Allah Ta'ala bagi pada seorang Nabi, iaitu yang dinamakan Nabi Nuh. Nah, untuk dia tu boleh mendirikan perahu dia. Nah, maka perahu Nabi Nuh ni perahu yang sangat besar lah. Besar mana? Kita tu ada juga, ada sebut dalam riwayat. Lebih kurang. Kalau kita nak tengok jarak mana, besar mana perahu Nabi Nuh. Nah, kalau nak kira-kira dalam ukuran lah, tinggi ni sekitar dalam 13 meter. Makna kata tinggi 13 meter ni tinggi lah. 13 meter ni benda yang paling tinggi dengan masa tu. Nah, perahu Nabi Nuh ni panjang 135 meter. Padahal muat semua natal. Tak, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman dalam surah Yusuf ayat yang akhir. Kalau kita boleh balik Quran tengok dalam surah Yusuf, ayat yang akhir sekali,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Tu yang sebut dalam Quran. Kita balik tengok dalam surah Yusuf ayat yang ke-111. Akhir ayat surah Yusuf. Tuhan royak dalam Quran, sesungguhnya ada pada kisah-kisah mereka itu pendapat, iaitu ada dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi hari ni kita boleh sama-sama dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ni, kita boleh tahu. Sebab itulah nak royak tu, dengan masa tu kalau bukan mukjizat tak boleh buat perahu besar gini mau lalu. Besar mana? Tak besar gini. Sebab tu ramalan yang boleh hukum hari ni, ombak tu, kalau kita baca minggu lepas ke, ombak besar bukit. Ada pelik Nah, ombak ni besar bukit. Allah, pas perahu kalau ombak besar bukit nak pergi duduk di mana? Tak ada dah. Lalu tu lah perahu Nabi Nuh ni panjang dia. Panjang ni dekat-dekat dengan Titanic dah lu kira panjang dia. 135 meter. Bahkan panjang pada ni lagi. Nah, lepas tu di antaranya lebar, luah perahu Nabi Nuh. Saat ni kibok terayuk. Tukar dah tak ni tu. Cuba tengok mula. Nah, tukar dah saat ni. Nah, tukar dah sebenarnya. Tapi tengok mula. Duk jadi babi lagi kau. Okey, kita ni masya-Allah. Nah, tukar dah tu tengok mula. Masya-Allah. Ustaz pian wakar kan. Kamu abah pina tukar dah tu tengok mula Allah, keyboard terayuk petai dah hari ni, klik sejik ni gaduh-gaduh. komen tulis Nabi dah bah bagi kita tekan okey nah ya naik nanti babi tu parok sungguh. Tak tahulah dalam handphone start tu naik Nabi dah ni, aku hak adik kakak naik gapo dak tahu. Tengok ustaz naik Nabi dah tu tengok mula. Tengok mula kali lagi punah sama hati habis licin. habis sama hati. Tengok naik Nabi dah, kira naik babi lagi. Naik babi najis. Tak gitu lebih kurang, insya-Allah. Tu di antara perahu Nabi Nuh, lebar dia, luah dia. Panjang 100 meter lebih dah. Luah dia tu 22 meter lebih. Allah, luah lah 22 meter ni. Tak gitu. Masya Allah. Lepas tu tinggi 13 meter. 3 lapis tinggi dia. Allahu Rabbi. Nah, tinggi 3 lapis. Allah. Lepas tu atak dia tu 45 sen. Masya Allah, ni nak ayat tertariknya dalam kisah ni. Sebab tu Tuhan ayat dalam Quran, dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara. Tuhan ayat apa? Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Jadi kita di antaranya kita dengar kisah Nabi, kita dengar cerita Nabi Nuh ni, kita boleh mikir tengok, gini mo sungguh, abalah ni sungguh. Macam mana ayat, tak boleh lah ayat Quran tu, kerana kita royak dah minggu lepas. Masuk mari jangan lupa tekan chair. Aduh, chair ni tak gerak sungguh chair ni. Chair ni kena royak sama chair. Kalau tak royak tak tekan chair, Allah kariknya. Tak gitu, rugi dia tak tekan chair lah. Biar tak terkecil rugi. Nanti esok kita tak kita itulah. Masya-Allah. Ni molek ni, masya-Allah ni. Hak siapa dia ni? Banyak bagi tak tahu nak letak mana ni. Allah, terima kasih semualah. Terima kasih semua majlis syukur baru ni tu. Jalan dengan lancar, dengan baik. Insya-Allah. Terima kasih siapa yang mari, dia tak mari pun terima kasih juga. Kerana dah habis nasi. Tak gitu lebih gue ada kelala tu.
Nah, alhamdulillah. Itu di antara yang Tuhan sebut. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Bukan sekadar tu saja. Nah, maka haditsan yuftara. Tuhan ayat lagi. Nah, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ni cerita dalam Quran kita dak ayat. Bukan cerita yang dibuat-buat, bukan reka, bukan pokne-mokne dak lah lu cek muda-muda. Nah, cerita hak Tuhan ayat dalam Quran bukan cerita mokne-mokne dak. Bukan cerita pokne, bukan cerita mokne. Kisah hak sengoti. Nah, tu di antaranya kisah hak kita nak bincang. Nah, bukan hak dibuat-buat dah. Nah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, tu Tuhan ayat dalam Quran lagi. Nah, tetapi membenarkan kisah-kisah ni, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, kisah melalui Quran ni lah Allah Ta'ala nak membenarkan. Nah, lepas tu bukan sekadar tu saja. Nah, wa hudan wa rahmah, dan sebagai petunjuk. Dengar dah, boleh mikir dah, oh gini, gitu, balas ni, balas tu, baru tahu cerita yang Allah Ta'ala bagi dalam Quran. Nah, warahmah, nah, boleh dengar dah, boleh mikir sebagai petunjuk dan juga jadi rahmat. Nah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu kita dengar kisah Nabi ni bukan saja dak lah. Ada lagi duk naik tajuk babi situ? Ada lagi? Tanya betul-betul ada dah. Ada tulis gaduh-gaduhnya mari lalu lah. Ada lagi? Kalau ada tajuk babi lagi tak ada? Kalau ada ya. Nah. Dah, kalau ada ya, kita nak mati, kita masuk mula. Tu je. Takut jadi fitnah, okey gapo dak. Dak, ada tak? Nah, alhamdulillah. Baik, ada tak ada baik. Hari ni kita sambung lagi sakut paut dengan cerita Kanaan. Nah, Kanaan ni anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia ada 4 orang anak. Ada 4 orang anak, tapi hak sulung sekali tu. Hak nama Kanaan tu, hak tok kerah degil. Hak tok kerah kepala lagi. Nah, hak ni tak mau dengar ni, buat pura-pura main. Jadi tu ayat dalam Quran baru ni. Nah, di antaranya tentang hak anak Nabi Nuh saat ni. Nah, sesungguhnya Nabi Nuh ni sangat sayanglah kepada anak supaya kita tu lah. Saya belakang kita tak ada seorang abuk yang tak sayang pada anak. Saya belakang ke anak. Nah, sebab tu Nabi Nuh sangat cinta kepada anak dia. Ketika sudah jelas janji Tuhan itu, nah, tidak dihindarkan lagi. Ia pasti menimpa dirinya. Begitulah janji Allah Subhanahu Wa Taala berlaku kerana Nabi Nuh saat itu memanggil anaknya supaya jangan sama-sama dengan golongan orang-orang kafir. Jangan. Nabi Nuh kata jangan. Marilah anak, mari kok ni lah. Marilah sini. Naik perahu dengan ayah ni. Marilah. Nabi Nuh panggil. Nah, semacam mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Tuhan sebut dalam Quran surah Hud ayat yang ke-45. Tuhan ayat gapo? Hey. Nah, Nabi Nuh kata gapo? Nah, faqala rabbi, kata Nabi Nuh, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya anak kami ni daripada ahli kami, ya Allah, ya Allah, anak kami tu, ya Allah, anak emah tu. Nah, dan sesungguhnya janjimu itu benar, dan engkaulah sebaik-baik penghukum. Nabi Nuh panggil doa pada Tuhan, jangan buat gitulah ke anak emah. Nah, jangan buat gitulah. Maka doa Nabi Nuh tu ditolak, Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab anak Nabi Nuh jadi kerah kepala. Nah, Kanaan ni jadi kerah kepala. Tak mau dengar apa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala, nah, doa Nabi Nuh hok minta faqala rabbi saat ni, ya Allah, ya Tuhan kami, anak emah tu, ya Allah, anak emah tu. Lalu itulah doa Nabi Nuh ditolak oleh Allah Ta'ala kerana anak dia, anak Nabi Nuh saat ni tidak patuh kepada ajaran ayah dia. Tak sih agama, cik mudah-mudah. Tak sih agama. Tak mau turut ayah lah. Ayah naik perahu naik, tak ada apa. Nah, masa ni God Nabi Nuh ni duduk dalam keadaan banjir. Nah, duduk dalam keadaan air tu yang melimpah. Nah, yang selerok tabuk lah. Lu kecik mudah-mudah kot selerok tabuk.
pakak duk guna dalam air tu lah. Makna kata pakak duk guna dalam air. Moga air banjir saat ni tu banjir setengah-setengah kata tu banjir sekerat langit. Tapi tak tahulah, Allah Subhanahu wa taala alam. Kalau kita kecek dah mengikut hadis, mengikut ayat Quran yang Tuhan royak, maka wahai Nuh mu naiklah perahu dengan selamat. Nah, walaupun ombak yang besar mari sebesar bukit sekalipun, selamatlah kamu wahai Nuh dan juga kaum-kaum kamu wahai Nuh. Maka Tuhan royak dalam Quran kan ombak besar bukit. Jadi kalau ombak besar bukit ni air bah kat mana? Tak ke air bos tah-tah gitu je. Tak lah. Kalau air bos kat bukit ni, air tu tak tahu dah taruh mana. Besar sangatnya nak royak. Lalu tu Nabi Nuh pun panggil anak-anak tak mau dengar. Nah, maka akhirnya, ketika ribut mari derah saat ni tu, setelah habis, anak Nabi Nuh pun kodok lari. Nah, lari, tak apa, tak apa, ada pelik apa anak kata. Masa anak celaka ni kecek muda-muda. Tak ada masalah apa, ada masalah. Tak ada, susuk ini boleh. Anak ya kata, susuk ini boleh. Tak ada pelik apa pun. Tak ada pelik. Belah lah air derah mari mana. Bukit dah, hujung bukit dah. Lari naik tahu hujung bukit. Anak Nabi Nuh buat tak mau dengar. Tak mau dengar ayah dia panggil marilah dengan ayah, marilah dengan tak mau. Tak sikut juga. Dah, akhir sekali kok masya-Allah. Nah, akhir sekali seleh kali ni raih. Hingga siapa air tu naik tu seleh habis bukit-bukit tempat anak Nabi Nuh duk pegang di kayu tak pucuk tu pun Allah. Nah, masya-Allah. Seleh raih. Tak ada apa lah. Bos selai raih ke tak ada gapo. Nabi Nuh pun tak ada arah lah. Moga anak tak mari. Maka Nabi Nuh kata gapo pula. Nah, lalu Allah Ta'ala perintah supaya turun daripada kapal dengan selamat. Jadi apabila raih habis, mati habis, fak tak beriman dengan Nabi Nuh, fak tak beriman dengan Islam, maka selai raih habis. Hak lebih lagi hak duk atas perahu lah. Hak lebih lagi duk atas perahu sekali dengan Nabi Nuh. Hak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka setengah katanya. Ada satu riwayat katanya orang yang masuk. Setengah riwayat katanya masuk air banjir saat ni tu. Selama 100 hari. Setengah ada satu sirah, satu riwayat katanya masuk air bah pada masa Nabi Nuh saat ni 100 hari. Air duk lipah bukit itu 100 hari. Lepas tu hak selamatnya kau Nabi Nuh lah. Hak duk atas perahu Nabi Nuh dengan menatai semua selamat. Dan perahu hak 13 meter tinggi saat ni tu 3 lapis dalam setengah kitab sirah kata. 3 lapis dalam. Nah, ada manusia atas su. Hak tengah tu adalah tempat taruh makan ni. Hak bawah rodang su tu adalah naten-naten. Jadi Nabi Nuh ni ada mukjizat. Sebab itulah perahu besar gini mau lalu, kalau tak melalui mukjizat Nabi memang tak ada boleh buat. Nah, semua ni melalui mukjizat Nabi belaka. Lalu tu Nabi Nuh. Nah, hingga sampai 100 hari. Lepas pada 1 hari itulah Allah Ta'ala perintah suruh bumi ni telai air. Air bumi mu telai lah air. Langit mu berhenti lah hujan. Bumi mu telai air. Maka bumi tu telai. Air surut dengan serta merata. Surut lagi. Hingga sampai selamat habis. Perahu tu hidup di negeri Armania lah ni. Nah, di Bukit Judi sebut dalam Quran. Turun di Bukit Judi. Nah, iaitu negeri Judi ni, Bukit Judi ni setengah kata negeri Kanaan. Negeri Kanaan. Sebab apa tak negeri Kanaan? Sebab anak Nabi Nuh. Nah, anak Nabi Nuh. Nah, negeri Kanaan. Kerana anak Nabi Nuh saat ni bernama Kanaan. Ada lagi negeri Kanaan ni. Sebab itulah lepas pada selesai di antaranya qila ya nuhu bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Nah, Nuh turunlah Nuh dengan selamat. Bawa perahu air surut turun mari ni. Perahu Nabi Nuh pergi berhenti atas Bukit Judi. Berhenti atas Bukit Judi, maka Tuhan perintah Nuh turunlah dengan selamat. Penuh barakah buatmu semua ni yang mengikut Nabi mu ni. Nah, maka
gunalah turun dengan selamat dengan sejahtera dari kami atasmu. Nah, aku kesenangan ke atas kamu semua wahai kaum Nuh. Nah, dan atas umat-umat orang yang mukmin, orang yang beriman kepadamu wahai umat-umat Nuh. Dari orang-orang yang sama-sama mu, orang yang bersama dengan Nabi Nuh, semua ni turun dengan selamat. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam hidup di dunia. Nah, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih pada kami. Nah, itulah Tuhan bagi. Nah, nikmat yang Tuhan bagi. Sebab itulah di antaranya tak dunia ni, orang hak Tuhan nikmat tak dunia, kadang-kadang akhirat dia kena seksa. Macam mana orang tak beriman dengan Tuhan itulah. Tak dunia senin dia. Maya tak maya. Harta Tuhan bagi tapi akhirat esok Tuhan azab. Tu di antaranya. Tu sakut pahaut dengan kisah Nabi Nuh AS. Sebab tu kalau kita pergi tilik dalam agak banyak lah. Nah, banjir Nabi Nuh saat ni macam mana, gapo ratik. Lepas tu hikmah banjir Nabi Nuh saat ni, gapo hikmah. Nah, dan juga gapo hikmah yang Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Nuh untuk Nabi Nuh buat kapal. Sebab salah satu hikmah kisah Nabi Nuh yang kita boleh dengar saat ni dah, iaitu kalau kita tengok di segi hikmah, nah, terjadinya banjir yang besar gitu mau lalu saat ni tu, dan juga pembuat kapal Nabi Nuh saat ni tu, kalau tilik di sebuah ilmu, tilik di sebuah keilmuan, tilik di sebuah nak wisyakannya, kita kena ikut meneliti banjir besar yang terjadi untuk pertama kalinya di bumi. Boh hak mula-mula sekali, hak besar sekali bohnya adalah boh pada masa Nabi Nuh AS. Tu kita boleh tilik tengok satu persatu. Dari kisah Nabi Nuh ni, maka kita sebagai umat Islam, sebab kisah ni ada catat dalam Quran, dalam surah Hud, kita balik tengok. Minggu lepas tu saya urai dah banyak dalam ayat minggu lepas. Lalu kita tak ulai lah, tak sudah kisah lah. Nah, dalam surah Hud banyak tu yang sebut satu persatu tertahan kisah Nabi Nuh tak ni. Nah, boh macam mana, air besar mana gitu mau lalu gapo yang berlaku. Maka kita dengar saat ni kita boleh belajar. Nah, bahawasanya gapo? Bahawasanya musibah yang terjadi bukan hanya kerana alam sedang murka. Bukan dengan sebab bukan dengan sebab dunia nak marah. Nah, ada orang kecek pensing ke apa panggil? ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ tu apa kira. Nah, WKP tadi lah kecek tamat tu. Kita tak sah lah sebut tabi'i, padahal kita pun tak tahu nak sebut ke apa ni tabi'i. Nah, tabi'i yang Tuhan jadi hingga dah main tamacak semata ikut demo, apa kerah lah kita. Tak gitu dak, apa kerah sungguh main tamacak. Sebab tu kita nak ingat kata ini adalah benda yang Tuhan takdirkan. Bukan dengan sebab dunia ni tua, bukan dengan sebab dunia ni nak marah. Lok ni crowd. Tak ada juga orang kecek. Lok crowd có lợiเป็นอย่างนี้ Lok crowd có lợiเป็นอย่างนี้. Tu apa kah? Mai turut dah apa kah? Sebab itulah semua ni adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Sebab tu Tuhan jadi ni untuk apa? Nak hapus orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh AS. Hapus habis. Bila satu mula makna kata. Maka lepas pada tu lah. Lepas pada tu kodok jadi tumbuh Islam. Kerana apa dia kau? Nabi Nuh ni dakwah dekat-dekat dengan 1000 tahun kira. Dakwah Islam Nabi Nuh, sabar Nabi Nuh saat ni dekat-dekat dengan 1000 tahun. 950 tahun ni lama lah. Tapi orang yang beriman dengan Nabi Nuh hanya 90 orang, 95 orang. 10 tahun sore masuk Islam. Allah letih. Tak gitu. Tu di antara. Kerana ayat atau benda yang berlaku atas dunia ni. Kerana kehendak Allah dan mengingatkan manusia yang sering kali lupa. Sering kali lupa kerana merusak bumi. Kadang-kadang kita ni duk galik sangat, merusak kata buka bumi, berlaku pembunuhan, berlaku jinayah, berlaku gapo, Tuhan akan turun bala. Tu di antaranya kita kena percayanya. Benda yang berlaku di antaranya banjir Nabi Nuh AS. Bukan dengan sebab dunia tua. Tapi kalau hari ni kalau kita pergi Mekah Bismillah. Hari ni kalau kita pergi Mekah,
Saya sebut semua hujah logis sana tu. Ada satu hadis Nabi sebut, la taqumus sa'ah, Nabi sebut, tak akan berlaku lah hari kiamat hatta ta'udal ardul arabi murujan wa anharan. La taqumus sa'ah, Nabi kata tak akan berlaku hari kiamat selagi mana tanah Arab akhir kotel saat ni akan jadi subur dan juga hijau, ada air yang mengalir. Hari ni kalau kita tengok Allah, Masya Allah, masih dekat ni wasadiri budak Allah, kita tak ada pahala lah. Tak ada amalan yang banyak. Banyak dosa kita ni. Lalu tu kita tengok dengan benda yang duk berlaku di atas muka bumi, sakut pahat dengan Nabi sebut saat ni Allah. Banyak perkara dah lah. Sebab tu kita dengar jarah pun. Nah, Allah, kita pun banyaklah kembali taubat pada Tuhan. Kerana kalau Tuhan, nah, akhir dunia ni sekat ni gapo kita nak pergi jumpa dapat Tuhan nanti. Nah, sebab tu kita boleh mari kecek, mari royak jarah-jarah bagi kita kisah-kisah Nabi Nuh saat ni sebagai peringatan bagi kita supaya kita tu dapat kembali ke panggal jalan. Tu tujuan besar. Nah, jadi kita dengar kisah Nabi Nuh saat ni tu macam mana? Benda yang kita boleh dapatnya. Nah, nilai gapo yang kita boleh dengar dalam kisah Nabi Nuh. Nilai kehidupan gapo ratik. Nah, dari akhir kisah Nabi Nuh saat ni gapo tiap boleh. Kita dengar kisah Nabi Nuh jok minggu lepas sampai minggu ni, gapo tiap kita boleh. Nak tanya gapo tiap hak boleh. Jadi kalau kita tengoknya, satunya hak kita boleh dalam kisah Nabi Nuh ni kesabaran. Kesabaran Nabi Nuh dan juga ketabahan Nabi Nuh alaihi salam. Tegurnya Nabi Nuh, Allah tak gonye langsung. Balalah umat nak ngejek sara mana pun. Balalah umat Nabi Nuh tu tak percaya ke Nabi Nuh. Kata sedak-sedak Nabi Nuh. Kata majnun. Kata gila dah. Umat Nabi Nuh siapa kata Nuh mu gila terus dah. Kau tengok. Umat Nabi Nuh kata gila. Astaghfirullahalazim. Tapi Nabi Nuh tak ada heran langsung. Tak ada heran langsung. Katalah mu nak kata macam mana pun. Dah. Aku tak jang. Mu kata gapo katalah. Mulutmu ikut mu lah. Mu nak kata gapo kok. Nah, asal aku tak sakit demam, mu katalah. Tengok Nabi Nuh. Teguhnya, tabahnya Nabi Nuh alaihi salam. Sabarnya kalau kita kok duk hari-hari tak kata kau orang tak ada, duk lu kita. Adik akak duk lah kita diri duk ayat ni. Nah, kalau duk hari-hari tak boleh kecek orang, duk hari tak boleh kata kau orang, wasa sepengah nak demam. Kena pergi peksa mapita pun peksa. Adik po cik. Duk wasa tak sedap ni. Bomo peksa tak ada darah tinggi cima ni. Ada ni. Pok katik belakang ni. Nah, wah gelitai katik belakang. Oh, hari ni tak ada ngupak korang. Kenapa ya? Dok gitu. Nah, tu kita lah adik akak dok lah. Tu ada juga jenis yang panggil gila mulut. Bukan gila nudak, gila mulut. Nah, gila mulut. Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi Nuh, seperti yang mana kita sudah dijelaskan, hak mana kita boleh dengar semua kisah Nabi Nuh. Nah, bahawasanya Nabi Nuh saat ni tu dari kesabaran dia dan juga ketabahan dia. Nah, maka ia diberi gelar Nabi Nuh ni ada nabi terpilih dari 5. Nabi yang terpilih dari 5 nabi, ada salah satunya nama Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu Nabi Nuh Allah Taala terpilih kerana ujian yang dahsyat dan cubaan yang kuat di atas Nabi Nuh. Terpilih masuk dari Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi. Semua Nabi 25 dari Rasul, ada 5 orang yang Tuhan pilih. Ulul Azmi. Termasuknya Nabi Nuh alaihi salam. Kerana tabahnya, sabarnya Nabi Nuh AS. Sebab sifat kesabaran serta sifat ketabahan Nabi Nuh ni dalam menyebarkan kebaikan. Nah, meskipun sering diejek sangat-sangat. Nah, orang kata tu bukan kata biasa dah. Lalu kita tu patah semangat terus. Pakai tak ngajar dah esok-esok. Nah, tak ngajar dah. Main nak kata ke demo dah. Kita royak hamolek demo dengar. Itu gini. Tak ada kena sekarang rabuk. Tak ngajar. Nabi Nuh tetap jalan. Ajak orang mentauhidkan Allah. Percaya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah. Ni Nabi Nuh AS. Itu di antaranya sifat Nabi Nuh. Tu dia panggil apa? Kesimpulan. Nilai kehidupan daripada kisah Nabi Nuh AS. Yang kedua,
Sifat yang bijaksana Nabi Nuh. Ni kita kena ada. Tengok Nabi. Sifat Nabi saat ni siddiq amanah, tabligh fatanah. Siddiq. Bijak. Sikap bijak. Nabi ni bijak lah kau. Sepatutlah benda yang berlakunya di antaranya kaum Nabi Nuh saat ni kau. Yo pakat gi kecing gi berak dah. Pakat gi kecing gi berak. Nabi Nuh tak kata apa kecing mu nak kecing. Aku ni tu hai perintah surat perahu ya, ikut kau mu nak kecing ikut mu. Mu gi kecing tak perahu aku mu nak kecing. Mu nak kecing nak berak gi lah ikut mu. Nabi Nuh tak kata gapo buat perahu gitu, dia mau kecing tak ada dah hambat kecing. Tapi dengan sebab bijak Nabi Nuh saat ni. Hingga siapa fok hak tak berimeh Nabi Nuh nya gelecah tu belak atas tahi tu hingga mata buta. Habis mai kokok tahi. Licin keling. Nabi Nuh tak kena basuh perahu dia. Pakai kokok habis. Cuci lagi tu ya, ni tu hai bagi. Bijak sana. Allah, tu Nabi Nuh. Masya-Allah. Itulah sikap seorang Nabi yang Tuhan bagi. Itu dia panggil mukjizat baginda. Mukjizat seseorang Nabi. Semua Nabi tak ada mukjizat berlaku. Lepas tu Nabi Nuh ni membela orang yang lemah. Nabi Nuh ni jaga orang yang lemah. Nabi Nuh ni jaga orang miskin. Nabi Nuh ni jaga orang yang kena tindas. Ni Nabi Nuh. Panjang masa dia hidup. Umur dia dekat dengan beribu tahun. Hidup untuk jaga kebaikan. Tu dah. Kalau kita buat baik, jalanlah setara mana pun. Demo nak kata hina ke apa, ikut demo lah. Tu kerja demo. Selagi mana kita buat sini tak canggah dengan Tuhan, tak canggah dengan Nabi, kita buat baik, demo nak kata apa, Allah lah. Tu kerja dia. Dia tak ada sekat orang kita ni. Dah, buat lagi lah. Nampak kau nak benda tu benda molek. Kita buat saat ni bukan benda tak molek. Benda molek. Comel, tak ada masalah. Buat lagi. Tak canggah dengan agama, silakan. Sebab kita duduk live lah. Ada orang kata, live dalam Facebook tu nak live lah. Tak gitu. Kita tu suruh share tu bukan nak live. Tak, suruh share tu untuk nak bagi pahala sama-sama kan kita. Tu je, suruh share bukan apa. Tak. Moga demo nak share. Tak saya share tak ada apa. Tak ada kata apa ni. Moga share tu sebar. We boleh dengar kisah. Kita nak baca tak baca. Dah kan? Jari mana dah nak baca. Lalu tu kita share orang tengok boleh dengar. Boleh dengar kisah Nabi Nuh kat kita pun. Jadi labur situ Pas tangan kita tu jadi saksi akan tak esok. Sebab tu Tuhan taklid dua kali kita. Dari surah Insan. Saat ni saya ngaji Tok Guru sebut. Nego Tok Guru ke ni ngaji lepas ngorek ni duk sejik. Awak ada majlis ilmi duk dengar Tok Guru ngajar taklid Tuhan tak dua kali atas kita. Inna sam'a wal absara wal afidah. Dua Tuhan penglihatan dengan dengar. Dua kali ni tepat nak bagi nak bagi apa? Tepat nak taklid bagi kita. Syariat kata kita dua kali ni. Kalau kita buta mata, linga kita dengar, wajib kita nak belajar agama. Kalau kita linga tuli, mata nampak, kita ambil masuk dengar agama. Kalau dua-dua ni tak dengar apa sekarang? Tak ada syarat tak kita belajar dengar agama. Sebab kalau kita ada mata hati kita tak buta. Kalau kita tak nampak mata, kita dengar dengan telinga, hati kita tak buta. Hati ni ada mata. Nak royak tu ni hikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Sebab itulah kita dengar ajarah. Bukan saja-saja. Bukan nak yok line, nak yok check. Apa dia mau nak check tak? Check ada apa? Kita tak ada upah ni suruh check. Tapi InsyaAllah lah dengan sebab kita share tak ni tu dengan sebab ilmu agama. Tu Nabi sebut dalam hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Musabahlah walau satu ayat daripada aku. Pas kita nak ngajar, kita tak anda dah. Kita nak ngajar tak ada masa kita nak ngajar tak ada alat-alat untuk nak ngajar. Lalu tu kita tekan sebab saja. Boleh pahala dengan tekan sebab. Allahu Rabbi. Nah, tulisan Rumi salah. Cuba itu semula. Ni kita ukar dah saat ni tu. Ukar dah sebenarnya. Cuba tengok mula lah. Kita nak tulis Nabi dah saat ni. Moga kita nak kecek hal Nabi. Tak kena tulis babi. Gitu. Nah, lalu tu kita tulis Nabi. Kadang-kadang telefon kita tu kita reset mula. Nah, kita tubik masuk mula. Ya mari Nabi. Nah, saya tu mari Nabi. Dah tukar dah saat ni. Nah, tak tengok. Moga pakai cumi mata. Saat ni kau tulis tak ada pakai cumi. Nah. Itu di antara tak. Allahu Rabbi. Baik ada. Tu
sifat Nabi Nuh saat ni, hikmat Nabi Nuh, nilai yang kita dengar kisah Nabi Nuh saat ni membela orang-orang yang lemah. Supaya kita jugalah, kalau kita orang yang lebih, kita orang yang ada, kita bela lah orang yang lemah. Nah, jangan kau duk tindih, demo susah dah, kau duk tindih tambah. Berat lah jawab dia. Tak gitu. Lepas tu kita nak jaga orang-orang yang lemah, jaga orang miskin. Nah, tapi jangan acak lah. Bunyi kata jaga miskin, telefon mari juga. Mari dulu ada. Nah, Assalamualaikum. Apa ni? Wabah. Panggil wabah pula kita. Kita tak ada jadi wabah ni. Kata. Nak minta tolong sekarang boleh dah. Kata, minta tolong apa? Nak minta royak lu boleh ke tak boleh? Apa kerah? Nak minta tolong orang ni tanya dulu boleh ke tak boleh. Kita tanya nak minta tolong apa? Tak, royak lu boleh tak boleh? Ada mu. Maiku lah ni badai. Tak apa kita royak nak minta tolong apa? Tak apa. Tak apa royak lu boleh tak boleh. Tu dia sudah hijau. Pakai tak telefon kita. Rugi masa. Telefon mari pula. Ustaz panggil ustaz pula. Ada apa? Dah nak minta tolong duit mari start 5,000. Isak duit mari. Tu kalau tu bukan minta tolong. Tak gitu. Loh, minta pun bukan sikit. Bukan sikit, kalau sikit-sikit lah ustaz, minta tolong tak ada 200. Hingga sikit 5,000. Tak kena mata kepala. Bukan rupa tu dah. Mau dengar ngajar ni, orang kita kena tolong orang miskin. Tu pakat telefon yang berdekat mari. Cari balah belakang tu. Nampak tu tak? Cari balah tu. Tak. Habis Nabi Nuh saat ni tu membela orang-orang yang lemah, hak mana kena zalim, hak mana. Itu Beli. Beli suka kerah lah tu. Tu di antara Nabi Nuh ni bela orang yang lemah, orang miskin pun ada makan sekali ni, tak makan suku. Pergi makan kedah ni bayar suku. Pergi makan nasi kedah. Pergi duduk kedah. Orang makan nasi belakang, demo tu makan teh 2 gelas, 3 gelas sekarang. Ambo waktu baik bayar tak habis 500 makan teh kedah. Pergi kedah tu bisi kira kita ni teh 2 gelas apa tu. Allah kedekut apahnya dah. Dah, kedekut apahnya. Cuba besok, cuba kita pergi kedai makan, kita bayar kau orang. Allah, demo bagi kita bayar kau. Ustaz bayar, terima kasih Ustaz. Allah, masya-Allah, murah lagi rezeki. Tu buat teh kita nak tu. Tolong bayar kau orang sikit sebanyak. Allah, Ustaz murah rezeki ke Ustaz tu, terima kasih Ustaz. Tu yang murah lagi rezeki. Amin. Kita juga amin ya. Alhamdulillah. Bukhari Iding. จะนะภาพชัดเสียงดังฟังชัดครับBukhari ada jual kai Skuber lah ni, tak ada nak tengok ni. Ada jual Sultan lah ni, masya-Allah. Duk buang kat su tu tak? Ya buang kat su je waris ya. Alhamdulillah. Tu di antara kisah Nabi Nuh yang kita boleh dengar ni. Dan Nabi Nuh ni bela orang lemah. Pakat-pakat boleh makan, pergi mari dengan orang pakai miskin. Alhamdulillah. Tu di antara. Lepas tu Nabi Nuh saat ni bela juga orang yang tertindas. Orang yang nyanyo-nyanyo, orang yang tak ada kuasa gak tindas demo lah. Nabi Nuh ni orang pokpong, orang jaga di antaranya. Masya-Allah ni. Sebab itulah kita tengok jasa Nabi Nuh saat ni banyak perkara. Lalu tu Tuhan sebut, Tuhan pilih Nabi Nuh saat ni masuk dalam salah Nabi Ulul Azmi. Nabi yang terpilih dalam 5 Nabi. Nabi semua Ulul 5 tu terpilih dah Nabi Rasul. Tapi Tuhan pilih pula 5 tamneng lagi. Dia panggil Nabi profesional kalau bahasa Allah ni. Nabi yang tertinggi darajat dia. 5 Nabi. Tu. Yang seterusnya Nilai kita dengan ajaran Nabi Nuh. Ni buat kesimpulan dah ni. Nilai Nabi Nuh alaihi salam saat ni selalu bersyukur. Nabi Nuh selalu bersyukur. Kerana Nabi Nuh pun sentiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saat itu dia jumpa dengan diri dia sendiri sedang dihina dan juga diejek. Juga dikata sedak-sedak oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrik, bukan kaum musyrikin Quraisy. Umat dia yang tak beriman pada Nabi Nuh, dia kata sedak-sedak kan Nabi. Kata sedak-sedak. Kan belang je live เหมือนกันครับ แวะมาฟังเรื่องราวดีๆของอุสตะก่อนพี่ยังnak beli kain serban masuk tu page Bukhari tu, page Bukhari Iding tu BT.พี่ยังnak beli kain serban molek-molek
tengok pepek dia. Dia jual kain sebelah murah-murah. Kain sebelah pun saya pakai ni. Nah, kalau saya nak pakai minta ibu peri ya. Pandai. Pandai lu peri tu. Stakih ni pandai lu nak peri mata. Nak gitu. Nah, nak kain sebelah nak cuba titan tagi je lah ni. Kismiri murah-murah ya. 80 kok, 90 kok. Nah, tu di antara. Nah, tu di antaranya. Nah, isteri Nabi Nuh ni ada berapa orang ustaz? Dalam kisah ni sebut seorang je. Anak 4 orang. Nah, anak 4 orang. Lepas tu isteri seorang yang sebut dalam ni. Nah, tak tahulah. Kita pun tak ada juga. Tak gitu. Okey. Hak sebut dalam ni seorang lah isteri Nabi Nuh tu. Tapi anak Nabi Nuh tu, nah, anak Nabi Nuh saat ni tu ada sebut lah. Nabi Nuh ni mempunyai anak 3 orang. Setengah dalam riwayat kata 3 orang, setengah riwayat kata 4. Nah, sebab Pak saat ni sebut kata Pak yo cabut seorang. Hak cabut seorang ni Kan'an seorang. Hak tak berimeh. Adapun Ham, Sam, Yafis saat ni tu demo ni ikut. Nah, ikut arah. Nah, ikut arah. Makna kata berimeh dengan Nabi, berimeh dengan ayah dia. Anak Nabi Nuh ada 4 orang. Kan'an ni lah hak tak say berimeh, anak sulung tak say berimeh dengan Nabi. Hak ni lah hak Nabi Nuh panggil ai Kan'an, marilah naik perahu, marilah. Mari naik perahu. Nah, hak Kan'an ni lah khas pala ai. Amor tu tak bukit-bukit tinggi ni ada boleh nusuk. Lepas tu Ham, Sam, Yafis. Hak 3 orang ni hak berimeh. Hak 3 orang ni lah buat ai surut tu pergi ke negeri Arab. Nah, buat Nabi Nuh wafat gak. Maka, nah, bertalialah kepada Nabi Hud pula. Tu di antaranya. Maka isteri ni sebutnya ada seorang dalam ni. Dalam kitab sirah kita baca ni lah. Ada seorang isteri. Nah, ada pun kalau si kitab lain tu tak tahulah. Berapa orang isteri Nabi Nuh ni kita pun tak tahu. Tak ada maklumat. Nah, tak ada maklumat. Kita dah bukan pandai belaka. Nah, kalau ada pia maklumat nak share pun boleh lah, tak ada masalah. Nabi Nuh saat ni bersyukur no ayat dah. Ha ni lah bersyukur sungguh. Orang ngejek munggila Nuh buat perahu bernama atas bukit. Fok umat dia kata. Kau Nabi Nuh kata, buat perahu nama atas bukit. Orang buat perahu tepi laut, tepi sungai, mu pergi buat atas bukit. Buat apa? Nah, buat apa? Tu di antaranya. Lalu tu lah kata bakat kata sedar-sedar. Anta majnun ya Nuh, anta majnun. Kata ke Nabi. Nabi Nuh tak ada apa. Katalah mu gaji kata kok. Dah mu gila mulut mu nak kata lah. Nah, dari cerita kisah Nabi Nuh, nah, lengkap di atas iaitu ia dan juga pengikutnya ya yang membuat dan juga ikut pengikut yang membuat dan ikut ke kapal besar saat ni juga menjadi rasa syukur pada Allah Ta'ala. Ni Nabi Nuh syukur. Nah, orang tak saya ikut Nabi Nuh, dia turun bawah. Tak saya naik tak kapal. Kita ada gambar, masa pun duk cedek gambar. Cuba kita ambil tengok. Tu dia antara. Nampak tak? Dia nampak dah. Tu dah. Masa perahu Nabi Nuh duk layar dalam air boh yang besar tu, hingga sampai salih habis bukit Everest pun salih habis. Pada masa ni tak, Nabi Nuh syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan umat-umat Nabi Nuh yang beriman 95 orang atas perahu tu. Bukan ramai. Nah, 95 orang. Tak sampai 100 orang yang beriman dengan Nabi Nuh berdakwah lama itu lalu tu. Nah, Nabi Nuh bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kamu ya Allah. Kamu yang bagi selamat aku, bagi selamat umatku yang mengikut aku ni ya Allah. Yang beriman pada engkau ya Allah. Duk tak perahu tu hak lain tu kesal habis. Nah, alhamdulillah. Isteri Nabi Nuh tak ikut juga Bini Nabi Nuh pun tak ikut juga. Hak ikut anak yang 3 orang. Kan'an dengan bini pakai terus pergi. Nah, jadi duk dengan Nabi Nuh pada masa tu tak duk pura-pura iman, makna kata munafik lah. Anak dia namakan tu duk ikut itulah, tapi betul semualah dengan ayah dia tu. Bini dia pun supa juga. Tak mau ikut Nabi Nuh juga. Pakai pergi belakang. Nah, hak ikut Nabi Nuhnya adalah anak dia, iaitu Ham, Sam, lepas tu Yafis, 3. Maka daripada keturunan ni lah yang timbul pula Nabi Hud AS. Jadi kita dengar episod lain pula. Ini ayat sikap Nabi Nuh AS. Sehingga mereka terhindar daripada aibah yang pada saat itu akhirnya membuat kaum kafir dan juga orang-orang yang zalim binasa, habis dici mati. Tak ada lebih sekah habuk.
Lepas pada air buah mari saat ni tak. Lepas pada air buah mari saat ni, fok kapir. Nah, kau Nabi Nuh saat ni, hak tak saya berimej dengan Nabi tu, pakai salih air. Tak ada lebih saya habuk. Hak lebih berimej dengan Nabi, hak lain salih habis. Tu di antaranya kisah. Nah, yang kita boleh ikut tu. Kerana Nabi Nuh saat ni tu, banyak bersyukur. Dalam kisah yang tersebut, kita dah biasa kecek minggu lepas. Nah, lepas tu malam ni, terdapat nilai kehidupan yang dapat diambil. Nah, banyak nilai-nilai harga yang kita dengar kisah Nabi saat ni, kita boleh ambil harga yang gitu banyak. Nah, maka tanamkanlah nilai kehidupan supaya hidup kita menjadi tenang. Tengok ke apa? Nak jadi tenang melalui kisah Nabi Nuh. Tuhan sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Aku wi kamu, kalau mu syukur, aku tambah lagi kepada kamu. Wala in kafartum, aku wi kamu mu tak syukur ke aku. Inna azabi lasyadid. Aku akan azab kamu dengan sangat pedih. Sebab itulah Tuhan bagi gapo kita. Tuhan bagi kemudahan gapo kita. Kita pun syukur Tuhan. Pas syukur tu kena tunjuk tanda lah. Nah, itu di antara. Lepas tu gapo mukjizat Nabi Nuh ni, kita buat kesimpulan dah hari ni. Buat kesimpulan rancangan. Kerana kita tu mula 3 minggu dah, 4 minggu dah kisah Nabi Nuh ni. Minggu depan kita nak pergi kisah lain pula kalau dah habis lah. Nah, jadi kesimpulan, Nabi Nuh AS ni ada mukjizat yang begitu banyak. Mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala untuk Nabi Nuh AS, iaitu yang sangat luar biasa. Mukjizat ni luar biasa lah. Banyak juga. Nah, banyak mukjizat yang Tuhan beri kepada Nabi Nuh. Nah, beberapa bahagian mukjizat tersebut yang diceritakan. Nah, yang diceritakan kembali di dalam Al-Quranul Karim, dan ada sebut dalam hadis cerita berkaitan dengan mukjizat Nabi Nuh saat ni tu. Nah, di antaranya Nabi Nuh memiliki umur yang sangat panjang. Tu satu mukjizat. Nabi Nuh ni ada umur panjang. Ke Nabi Nuh ni, Noah ni, mi ayu kerap 1,000 pi. Tu satu mukjizat. Lepas tu nak tanya umur 1000 tahun ni rupalah mana? Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jangan tanya Nabi Nuh janggut panjang mana. Jangan tanya Nabi Nuh besar mana. Kalau kita dengar saat ni perahu hak Nabi Nuh buat tu. 13 mil lebih ni, tinggi. Sepan kam tandun kita masuk dalam bandar tu, getaklah kau batas tu kan, 5 mil dah setara tu. Lepas tu dekat 3 kali tinggi mana bangun ni 10 lapis, 15-20 lapis gitu mualah tingginya. Nah, Allahu Rabbi. Itu di antaranya. Nah, itu di antaranya. Hadza baitul jadid. Naam ya Syekh. Naam. Al-an sakan fi al-bait jadid. Sekarang ni duduk rumah hak naik baru ni. Syekh tak mari ni, Syekh padah dah tu, Syekh Syukri. Tak mari Allah. Kita padah dah. Dah. Tapi mujur juga tak mari. Bawa molek nasi. Kalau mari tak cukup dah nasi. Padai dengan muka. Tak gitu lebih. Kalau tu jangan marah. Tak. Alhamdulillah. Dah, jadi mukjizat Nabi Nuh tamanya, Nabi Nuh adalah umur yang sangat panjang. Salah satu keutamaan yang memiliki oleh yang dimiliki oleh cerita Nabi Nuh AS yang dalam hal ini tersebutnya, iaitu dengan mukjizat adalah usia umur Nabi Nuh. Hak sebut dalam kitab, banyak-banyak kitabnya. Nabi Nuh AS saat ni tu memiliki umur yang panjang. Hong live สุดส่วนไหนของบ้านอุสตะ Kak Ning tak masuk hari ni, Kak Ning mari. Kak Ning เข้าไหม ออฟฟิศเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท UTK Kak Ning แวะเข้าชมหรือเปล่าครับสำนักงานใหญ่ masuk ke hot dah pesuk kita masuk mari tu hot dah pesuk ni hot luah lapar kun 4 mbik ni. Ni panggil sำนักงานใหญ่ UTK duduk sini. Lepas tu สำนักงาน ย่อย duduk Talat Kau. Tu kita ada 2 office lah nak kata. Tu di antara. Lepas tu umur Nabi Nuh saat ni, itu mencapai 950 tahun. Umur Nabi Nuh ni panjang hingga sampai 950 tahun. Dan selama itu,
ia berdakwah untuk kaum dia. Nabi Nuh pakai umur. Nah, Nabi Nuh pakai umur jauh daripada dia bakit jadi Nabi. Hingga sampai umur 950 tahun. Hidup Nabi Nuh untuk dakwah kepada Islam. Hajar orang buat baik. Tu kerja Nabi Nuh AS. Pas Tuhan tak Nabi Ulul Azmi lah mana. Nabi terpilih lah mana. Kerana guna jiwa dan raga dia untuk dakwah orang beriman kepada Allah. Mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhun Rasulullah. Mengucap syahadah. Hajak orang buat baik. Jangan duduk zalim, jangan duduk nipu orang, jangan duduk makan duit orang, jangan duduk makan harta orang. Tu tugas Nabi Nuh AS. Hidup dia 950 tahun untuk dakwah mengikut agama Islam. Hal itulah membuatkan bahawa umurnya memang sangat panjang. Nah, tu hari umur panjang. Tengok siapa Nabi Nuh saat ni. Kaum Nabi Muhammad kita. Nah, rata-ratanya hidup hingga 60 tahun. Nah, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun 63 tahun. Nak banding dengan umat Nabi Muhammad ke 60 tahun tu pai merok dah. 60 tahun ni pun lutut ganya kokek. Tapi umat Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Ni yang panggil mukjizat juga. Nak tak percaya kena percaya. Tuhan sebut dalam Quran. Ini mukjizat seorang Nabiullah, iaitu Nabi Nuh AS. Lepas tu Nabi Nuh saat ni mukjizat dia, Nabi Nuh mampu membuat bahtera kapal yang kukuh lagi pula besar. Ni mukjizat. Kalau bukan mukjizat, tak ada dia boleh buat perahu. Tak? Tengok orang naro buat perahu kolek tu ke. Sebuah perahu tu berapa bulan pakai masa. Nah, nyo pahak kayu, nyo gahar kayu, nyo masuk kayu, tepek damai pula nak wi tok sewi temuh air masuk dalam perahu perahu. Tu perahu kolek ya, tok ingin sebutih. Dia muka ikan. Nabi Nuh buat perahu panjang 100 meter lebih, kayu mek di mana? Ha ni kalau kita fikir mudah-mudah, dia boleh buat. Kalau bukan mukjizat nak buat macam mana? Tinggi 13 meter lebih. Perahu Nabi Nuh. Luah pula 22 meter. Paku dengan penama. Ada paku tak pergi masa tu? Paku besi baru timbul apa hari ni. Ya. Masa Nabi Nuh paku dengan gapa. Kalau tak bukan dengan mukjizat, tak ada dia boleh buat. Abad tu noyak tu ni mukjizat Nabi Nuh AS. Nah. Allahu Rabbi. Masya Allah. 137 meter. Panjang. Panjang 137 meter. Luah pula. Nah, sekitar ada luah tu sikit tinggi. Nah, tinggi tu 13 meter lebih tinggi perahu Nabi Nuh. Lepas tu panjang tu luah 22 meter lebih. Allah besar. Masya Allah. Ni nak ayat mukjizat yang Tuhan bagi. Kalau bukan mukjizat, memanglah tak boleh buat. Tengok fok kaum dia hak tak beriman dengan Nabi Nuh. Mari tengok menengung tengok Nabi Nuh duk paku duk pahak. Datuk ni gila sungguh ya tu. Buat perahu atas bukit. Sepada oyak tu lah. Kalau bukan mukjizat, tak lagi. Tak ada apa boleh buat. Tapi mukjizat ni benda yang luar biasa. สิ่งที่มหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านนบีได้ใช้ความมหัศจรรย์ที่ท่านนบีสามารถสร้างได้ Nabi Nuh boleh buat perkara besar. Apa boleh muat semua binatang yang duduk atas muka bumi ni. Segu. Kalau kita dengar tak, bayar tak boleh kata apa. 18,000 makhluk yang Tuhan jadi atas dunia. 18,000 makhluk. Mana kata 18,000 makhluk. Hak sebut tu semua naik duduk atas perahu Nabi Nuh. 18,000 tu bukan seekor. 18. Jadi banyak mana? 36,000 spasies naik duduk atas perahu Nabi. Enggak siapa boleh duduk ada tahan muka bumi pada masa sekarang. Selamat daripada banjir Nabi Nuh belaka tu. Tu mukjizat Nabi Nuh AS. Yang mana Nabi Nuh buat perahu tu selamat daripada azab. Nah, selamat daripada azab apa? Nabi Nuh buat perahu saat ni. Nah, yang kukuh pula, besar pula. Lepas tu selamat daripada azab yang Tuhan nak balas di atas kaum dia hingga sampai ombak ni jadi besar bukit.
Besar bukit, rodung pupuk. Pakai selai, kena grup sekali pun selai habis. Mati habis licin. Tak ada lebih sekoh habuk. Ni mukjizat Nabi Nuh AS. Lepas tu mukjizat Nabi Nuh, selamat daripada azab yang menjadi nenek moyang umat manusia. Nah, selamat dari azab dan juga selamat daripada menjadi nenek moyang umat manusia. Kerana orang-orang dulu ni kalau orang baik ni mati, dia puja lah orang dulu ni. Dia puja, buat tokong, buat gapo, buat semua. Potok tel tu lah. Lebih kurang. Tu Nabi Nuh tu selamat juga daripada orang tu hidup buat puja, buat yang ditokong apa, pakat puja Nabi Nuh AS. Tak ada. Nabi Nuh selamat. Dan juga selamat daripada azab. Azab mana? Azab yang Tuhan lepas atas muka bumi sekali dengan umat-umat Nabi Nuh AS yang lebih lagi 90 orang lebih tu. Allah ni mukjizat dia panggil. Sebab tu Nabi Nuh ni seorang Nabi yang banyak sabar, tabah, tegur dari dakwah Nabi, hingga sampai Tuhan gelar Nabi Nuh saat ni Nabi Ulul Azmi. Nabi yang apa? Nabi yang terpilih di kalangan Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. 25 Nabi, 25 Rasul tu. Tu di antara. Masa pun molek saja. Nah, tak boleh banyak sangat. Nah, demikianlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga belah kasihnya terhadap Nabi Nuh AS dan juga para pengikut Nabi Nuh saat ni, sehingga mereka boleh mencapai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada orang-orang mukmin. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sering menangis. Bukan bimbang ke diri, bimbang ke umat dia, takut tak selamat daripada api neraka. Nangis dia. Nah, memikirkan kaum dia nak buat balas mana kaum dia ni berimeh dengan Nabi, berimeh dengan Tuhan ni. Nah, kaum dia yang sangat deraka kepada dia. Nah, menderakai Allah, tidak mau ikut suruh beliau. Tak saya dengar kata-kata Nabi Nuh saat ni tu. Namun hanya sedikit sekali yang berimeh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan iringan keyakinan. Berapa cokoh ya? Boleh bila dengan dakwah 950 tahun saat ni 90 orang yang berimeh. Nah, namun hanya sedikit sekali. Bantuan dan pertolongan tetap kepada orang-orang yang berimeh. Tapi walau bagaimanapun Tuhan beri juga pertolongan kepada Nabi Nuh AS supaya menyelamatkan umat-umat dia. Nah, Allahu Rabbi. Jadi pembalasan itu kadang-kadang dapat dilihat di dunia lagi. Ada juga pembalasan itu di akhirat nanti. Jadi, kita nak ingat atau dari kisah Nabi Nuh saat ni, Tuhan nak balas tu kadang-kadang benda baik Tuhan balas di dunia. Kadang-kadang Tuhan taruh nak balas di akhirat. Lalu tu, benda yang kita duk minta pada Tuhan. Benda yang kita duk doa pada Tuhan. Benda yang kita duk minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita minta Tuhan tak wui atas dunia ni, tapi satu hari Tuhan akan bagi di akhirat. Jangan kita putus asa buku minta dengan Tuhan. Minta gilah. Tugas kita minta. Tuhan nak wui dunia, alhamdulillah. Tuhan tak wui dunia, Tuhan akan bagi kita akhirat. Ni kerana doa saat ni tu mukhul ibadah. Nah, kepala kepada ibadah-ibadah. Tu di antaranya kisah Nabi. Ni sebagai penghabisan lah. Sebagai penghabisan riwayat Nabi Nuh alaihissalam. Maka minggu depan ni kalau tak ada urusan gapo gak, nah kita akan ikuti lagi sakut pada kisah Nabi Hud alaihissalam. Berapa dah Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, maka Hud ni adalah Hud ni ada sakut pada dengan kaum Ad. Nah, wa ila 'adin akhahum Huda. Saya sebut dalam Quran. Nah, kami telah mengutuhkan kepada kaum Ad seorang saudara yang bernama Hud. Huda tu Hud. Ni tu yang sebut dalam Quran. Sebab itulah Nabi Nuh ni kisah dia adalah dalam lingkungan tertib Nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Nah, Nuh ni yang ketiga. Lepas pada Nuh tu adalah Nabi Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud saat ini ia mari daripada keturunan anak cucu Nabi Nuh alaihissalam juga. Nah, Nabi Nuh mempunyai anak 3 orang. Sebut kata bila 3 orang lah. Sebab apa bila 3 orang? Bila 3 orang ni sebab 3 orang ni yang beriman dengan ayah dia. Hak seorang lagi Kanaan tu lari pergi perak. Nah, sehingga sampai Kanaan ni bubik anak cucu pula. Kamu kan Abu tu anak Kanaan ni Yun.
Nah, orang Kanaan. Hak akhir-akhir tu orang Kanaan tu lah. Nah, hak lari pergi masuk Palestin. Buat kepada Bani Israel tak masuk dia balik, tak masuk dia Palestin. Buku ada Kananiyun ni lah. Ni kisah je panjang. Ni kita kecek habak lain pula. Nah. Pun ni insyaAllah mai ustaz, insyaAllah. Nah, awak klik kitab dah tapi tak ada baru ni kat ni. Nah, insyaAllah kalau tak ada urusan ke apa, kita live pagi esok. Nah, tak ada mula lagi kat klik ni. Tidur-tidur tak cukup lagi. Ni tidur tak tukar masa lagi ni sebenarnya. Nah, ni baru pukul berapa ya Mekah? Ni baru pukul 5 petang orang Mekah. Nak tukar masa pergi pula dah. Allah, masya-Allah. Tapi tak apalah. Kalau tak ada urusan ke apa, kita live esok. Nah, jadi Nabi Nuh ni mempunyai anak 4 orang, tak beriman seorang iaitu Kanaan. Lepas tu 3 orang lagi tu Ham, Sam, Yafis. Maka 3 orang ni beriman. Setelah Nabi Nuh wafat, lepas Nabi Nuh mati, Nabi Nuh wafat, maka anak-anak Nabi Nuh ni berpindah. Nah, ada yang pergi ke negeri Iraq, ada yang pergi kepada negeri Syam. Nah, ada yang pergi kepada negeri Yaman. Nah, maka masing-masing lah tu baik. Nah, masing-masing tu baik. Nah, Allahu Rabbi. Nah, tengah telefon tu duk jadi babi lagi. Allah. Nah, kita ukar dah tu sebenarnya. Nanti habis lagi tak apalah. Nah, keyboard terayuk je panggil. Dah minta maaf. Nak tulis Nabi dia saat ni tapi keyboard itu kat autonomat. Kita tekan apa? Kita tak ada tengok dah. Tekan live pak. Mana pula naik. Astagfirullah. Tapi tak apalah. Nah, min itlaqil BA wa iradatil NA. Tu dia. Kecek kepada BA tapi nak NA. Jangan pelik. Jangan pelik. Nah, tak ada gapalah. Nah, alhamdulillah. Nanti kita ukar pula mata lagi. Nah, you naik konista ya tak apa. Tadi kita ukar. Tu maklumat. Jadi anak Nabi ni tak kira anak Nabi Nuh ni hak nama Ham, hak nama Sam, hak nama Yafis, masing-masing gila hak ni pergi di Syam, hak ni pergi di Iraq, hak ni pergi Yaman. Nah, maka Nabi Hud alaihi salam ni adalah keturunan daripada Sam. Nah, anak Nabi Nuh hak nama Sam, Sam bin Nuh, maka Sam ni boleh anak kepada Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud bin Sam bin Nuh. Nah, naik kau tu keturunan dia daripada Sam. Nah, Sam bin Nuh alaihi salam. Maka kisah silsilah dia ni terputuslah beberapa keturunan tapi tidak dipastikan untuk sampai kepada Nabi Hud alaihissalam. Nah, tak ceraklah dalam kisah ni anak Sam selalu ke, anak Sam ke Sam pergi ke Nuh, pergi ke Hud ke, ni Allah Subhanahu wa taala alam. Tapi dalam kitab sirah tu ada sebut. Cumanya Nabi Hud alaihissalam kita akan sebut. Kita akan bincang minggu depan macam mana keturunan Nabi Hud. Dan juga dalam Quran banyak sebut-sebut ayat. Maka kau'at ni lah yang berlakunya pahak-pahak. Nah, kau'at ni lah yang berlaku pahak-pahak batu. Nah, semacam mana Al-Bitra kita pergi tengok baru ni. Kita pergi di Petra baru ni. Ustaz lah we tengok tu batu bukit hak besar tu. Nah, dia pahak macam mana ni. Hebat dia tak. Nah, hingga sampai tak saya duduk sekali dengan kaum-kaum Islam saat ni, dia lari duduk kaki bukit, lepas tu pakat dia buat maksiat di kaki bukit tu. Nego, pakai batu kelo, kau Samud ada sebut. Lepas tu ada timbul lah ni tempat bekas saya duduk di Al-Ula di Saudi. Nah, Madai yang soleh mari di Petra ni banyak sakut pak dengan sejarah Nabi-Nabi dulu belakang. Nah, cumanya alhamdulillah dari kita ada masa kita boleh bincang lagi. Hari ni rasa pun cukup dah lah. Mulai air habis gelah. Bismillah. Habis gelah air pun molek suara tak ada. Sejak 5 minit cukup lah ni. Ada gapo nak kongsi sama? Kita bagi peluang pula. Ada gapo nak kongsi sama? Alhamdulillah ramai ni yang komen masuk. Malam esok ni kita kecik hari rumah tangga tu. Malam mak mulai kambing ni. Nah, tak lama lah mulai kambing. Mabuk lah. Tu malam esok dah. Ni malam Khamis. Hari ni malam Khamis. Kita kecek kisah Nabi. Esok rumah tangga. Nah, lusuh alamat kiamat. Tulak kita kecek penawar bagi hati insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan juga kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pun ni
InsyaAllah. Banyak bagi salah ni tak. Ada gapo nak kongsi boleh lah. Tak kongsi boleh lah. Bagi salah ada gapo, ada nak tanya gapo ni. Boleh kita kongsi sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita dengar kisah Nabi ni kita boleh buka. Kita boleh buka pandang ni macam mana Tuhan sebut dalam Quran tu lah. Tuhan sebut dalam Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Sebab tu kalau kita dengar dah, kita tak rugilah. Kita boleh kaji benda yang berlaku. Maka minggu depan ni kita kaji kisah Nabi Hud alaihi salam. Saat ni keturunan Nabi Hud tu gapo ratik. Peringatan Nabi Hud kepada kaum dia. Nabi Hud pesan gapo atik ke kaum Nabi Hud saat ni. Sembah kaum Ad ni gapo sembah dia, kaum Ad ni sembah gapo. Ya sembah tok kong bese mano. Suruh Hud saat ni kepada kaum Nabi Hud tu seru gapo kepada kaum dia, pesan gapo atik kepada kaum dia. Ada sebut lakon ni dalam kitab sirah. Lepas tu turun ni seksa. Tuhan turun seksa tu sebab gapo? Sebab gapo Tuhan boleh turun seksa? Lepas tu Tuhan seksa ni akibat gapo? Angin ke, ribut ke, gapo kepada kaum Ad ni. Maka kita akan sambung minggu depan. Bro, titam tonton pai. Ustaz kat cangwat halu. Dengar sedap-sedap kok. Aduh, habis. Gori habis meja ni. Barang banyak. Dia montok heret tani ni. Aduh. InsyaAllah. ฟังแล้วได้ความรู้มากมายอัลฮัมดุลิลลาห์ terima kasih ไอเราเนี่ยเราที่มาจัดรายการเราก็ได้ความรู้เหมือนกันบางทีประวัติศาสตร์ที่เราลืมเนี่ยพอเรามาทำการบ้านทำการบ้านเรามาทำการบ้านเราพยายามค้นคว้าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้ความรู้พร้อมๆกันมาอินชาอัลลอฮ์lalu tu kita dengar tak saja Ustaz เมื่อคืนมาแถวตลาดเก่าไม่แวะที่ร้านบ้างลูกสาวบอกเจออุสตะtak ada malam tu sibuk malam tu gaduh nak pergi hospital kat dah dia dah nanti luar-luar kita giduk le koli dah nanti luar-luar kita giduk le koli kat dah jangan marah dah tu luar-luar kita giduk le koli tu dah koli ke apa koli pok piak lah. Kita mau nak masuk kedah sangat tak ada malam tu singgah star je kerana gaduh nak pergi hospital. Gitulah hidup sakit demam je pasal dia lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama lah. Ana cik weh cik. Ana cik apa khabar cik weh? Makan nasi kenyang dok cik tak ada nak buang dengan cik nanti kita buang mula cik dah. Cik kata mari Ustaz tak ada nak buang langsung. Nak buang lah cik ramai gitu Allah masya-Allah. Syukurlah. Patut majlis syukur tu masya-Allah ramai sungguh. Pakak mari kenal mengenal dok. Pakak bibit barang belakang mari penuh barang le umur tak nak tok rumah dah ni. Toto dua teh kata gudang. Masya-Allah alhamdulillah syukur. Terima kasih. Tuhan lah punya balah semuanya. Alhamdulillah. Ada gapo nak kongsi, adik kakak ada gapo nak tanya, ada gapo nak kongsi sama dari rancangan kita boleh kongsi lah. Kita gitulah rancangan ni kita buat seminggu tu 4 malam cukup lah dah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ustaz, binatang apakah Ustaz yang naik di atas perahu Nabi Nuh? Semua nanti duduk tamu kaum bumi ni naik atas perahu Nabi Nuh belaka. Kalau tak naik selai air mati habis, tak ada keturun ni. สัตว์ทุกชนิดที่มีบนโลกดุนยาวันนี้เนี่ยทุกชนิดขึ้นบนเรือของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามถ้าไม่ขึ้นวันนั้นวันนี้จะไม่มีสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ Kalau tak naik atas perahu Nabi Nuh hari tu tak ada lah. Tak ada lah duduk atas muka bumi. Jadi nanti semua duduk atas muka bumi ni pasti kena naik atas perahu Nabi Nuh. Kerana keturunan yang akhir. Kerana air boh saat ni sekat langit ke. Lalu tu kena naik. Kalau tak naik tak ada lah hari ni. Tu di antara. Ya tak? Alhamdulillah. คนเยอะมากอาหารอร่อยทุกอย่างเลยกะนิ่งไม่เสียเที่ยวนะกะนิ่งนะที่มานะกะนิ่งแต่ไม่เสียเที่ยวอาหารอร่อยทุกอย่างเลยบัดเด้อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากอุสตาจะได้ไปบอกน้องตาดิกาต่อตัวอิลมูตุอัลฮัมดุลิลลาห์ terima kasih Kak Dah สบายดีละ
ได้น้ำเกลือมา3 ถุง ได้นอนที่สิโรรถ2 คืนอิ่มท้องสุขภาพแข็งแรงกระเป๋าเนี่ยเบา nah itu lebih kurang masa dia lah alhamdulillah apa lagi komen ni ขอบคุณมากอุสตาalhamdulillah อุสตาขอถามอีกเรื่องนึงนอกเรื่องนิดนึงได้ครับbest bill lama tak tegur best bill ni best bill ni no yo wanok Jerman no masya-Allah best bill มีอะไรหรือเปล่าครับthis is my first time I learned why Ustaz when I live in Australia I will follow you Ustaz masya-Allah ni duk dengar di Australia ni masya-Allah Kongzu Sunni kena dok kita baca bahasa Inggeris bahau-bahau tu awak wanda-wanda bahau aja Kongzu ya tu saya ni sedap dengar rancangan ni ya tu bahau ni tafsir ni masa yang paling molek sekali ni boleh dengar agama ni Allah masya-Allah saya follow Ustaz I will follow you Ustaz mau follow mau tiktok Ustaz ya tu masya-Allah puas hati Ustaz kemakan rumah Ustaz alhamdulillah terima kasih alhamdulillah terima kasih Ustaz bagi tahu sejarah Nabi insya-Allah kita ada rancangan Nabi lah kisah Nabi ni kita ajak tu lebih kurang tak alhamdulillah mana best bill kata nak tanya nak reng ni tanya gapo weh nak tanya gapo tu nak reng ni kita santai-santai lah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya kadang-kadang komen tak naik sini pada kak. Ustaz ถ้าเราไม่ละหมาดทุกๆwaktu จะต้องทำยังไงเสียแล้วล่ะ Tuhan royak dalam Quran inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maya ni ada waktu tertentu di atas orang Islam. Lepas tu Nabi kata buniyal Islam ala kham syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Nabi kata orang Islam saat ni tu ada 5 tiang atas dia. Lepas pada dia syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Nabi kata kena diri semaya. Lepas tu mayano pula ni ta mai lama taเราไม่ละหมาดทุกๆ waktu ยังไงอุสตา Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi kata apa dalam hadis Allah tak ingat mata hadis as-salatu imaduddin Nabi sebut dalam hadis semaya saat ni tiang agama faman tarakaha as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Nabi sebut dalam sebuah hadis semaya ni tiang agama. Kalau dia diri semaya, dia diri tiang agama. Wa man taraka, kalau dia tinggal semaya, faqad hadamaddin. Maka dia berutuh agama. Abang tu maya 5 waktu ni wajib kena semaya. Saya dengar ni lepas ngorek ni tok guru ngajar di masjid. Tok guru kata nak witiasa tu yo kaji. Sebab gapo Islam ni kena sujud 5 waktu sehari semalam. Sebab gapo orang Islam kena sujud 5 waktu sehari semalam. Dengar tok guru ngajar ni kita nego tok guru halun. Sebab tu kita dengar ni lapo. Dengar sebab kita manusia saat ni kena sujud 5 waktu sehari semalam. Dalam otak kita ni ada satu orang. Dalam otak kita ni ada satu orang. Orang yang duduk dalam otak tu ia tak jalan malaikat dahi kita sujud di bumi baru orat dalam otak kita orat tu ia jalan baru orat tu ia jalan kok kita jadi sihat lah makna kata otak kita buka kita ni penuh dengan akal buat kerja apa kita mikir tu tok guru ya ni kita nego tok guru ni sejik kita ni tok guru ngajar malai khamis habis klik gaduh-gaduh tarik nama saat ni tulis Nabi dah naik babi perak situ pagak tunggu dah minta maaf nanti kita ukar tagih lu tak habis sebab tu dalam orang kepala kita saat ni tu dia ratung dengan semaya ni tanya tak semaya kan jadilah jadi kufur nikmat dia kufur nikmat sekadar tu ya mazhab Syafi'i kata kufur nikmat
Nah, tapi dosa besar lah. Tinggal semaya dengan sengaja saat ni tu, dosa besar. Kalau tinggal semaya dengan sebab engkau, maka kafir lah. Engkau macam mana? Aku tak nak maya, tak wajib gapo maya takku. Maya jamai dulu dah. Tak wajib takku mahbub pun maya. Jawab dia kafir. Mudah-mudah. Kalau kata gitu kok kafir tu dah. Murtad dia panggil, jatuh agama. Jangan buat main hukum maya. Dah, kalau malah maya dosa besar je. Nah, lepas tu wajib lah kena qadanya. Tu tanya empat maya saat ni lah. Sebab tu kalau kita jaga semaya satu. Nah, ahli kaji, yo kaji pelakon ni. Seni kita ni. Lebih pada yokat lagi. Kalau kita jaga semaya 5 waktu sehari semalam. Kalau tambah sunat lagi. Tubuh badan kita ni jadi tak gemuk. Supaya apa kita duk rokok, iktidal, sujud, antara dua sujud. Semua tu supaya dengan kita mayokat. Lebih pada mayokat lagi. Kalori hot duk dalam kita ni akan jadi bakar. Tu nak oyak. Tapi tak ada yang lagi lasak. Lasak maya dok. Tu apa kerah tu. Tu di antara lah. เพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่ละหมาดวันศุกร์เกิน3 ครั้ง จะต้องngucap mula. Buku maya ma'at tu, maya ma'at ia satu hukum ada. Kalau dia tinggal maya ma'at 3 kali turut-turut, maka Tuhan akan khotai hati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Dia tinggal semaya ma'at 3 kali turut-turut dengan sebab tak ada uzur. Tinggal saja malah maya ma'at, tak pergi maya ma'at 3 kali turut-turut, maka Tuhan teri hati dia. Dia teri hati ni tak ada apa dah. Tak usah royak gapo dia tak dengar dah. Tu dah teri hati ni Tuhan katuk pitu hati. Tu bimbang dah. Assalamualaikum Ustaz เราอ่านดุอาแต่เราไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดของดุอาแค่รู้ว่าดุอานี้ดุอาอะไรเท่านั้นเองผลบุญที่เราอ่านเราจะมากเท่ากับคนที่จำความหมายไหมคะ Terima kasih. Doa. Ya doa tu ada 2 makna. Satu cara tafsiri. Cara tafsiri ingat seko-seko. Allahumma ighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami. Wali walidayya, ampun dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Warhamhuma, semacam mana mereka dua-dua, ya Allah. Kama rabbayani shaghira, jaga kami di masa kecil kami. Tu dia panggil cara apa? Tu dia panggil cara tafsiri. Ada pun ijmali ni baca cara orang. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ya Allah, apa dosaku, apa dosa dewa bapakku. Tu je panggil syarat ijmali, tak apa dah. Boleh pahala juga. Lepas tu kalau kita baca doa, kita faham makna, kita seru dengan Tuhan. Sebab kita kecek faham. Tak gitu. Kalau kecek tak faham, tak apa lah makna kata gitu. Boleh pahala lah. Mampu kerana lah mai dah fang. Dia ada ah. Dia kena mari juga tu waktu tu. เรามาทำงานกรุงเทพมุซาเฟร์ใช่ไหม Ya kita nak pergi kerja ni, kalau kita tetap di Bakok dah, tak ada panggil musafir dah lah. Musafir masa 3 hari tu je. Kita duduk di rumah naik kereta api tu panggil musafir. Kita pergi sampai Bakok 3 hari, lepas dia 3 hari habis dah lah musafir. Dia panggil mustautin dah lah. Kita bermukim sana dah kan, tak ada apa lah, kena maya tamam dah lah. Musafir ikut mana? Musafir je kena kau jalan tu pergi. Jalan kelik. Hidup sana 3 hari tu je lah. Lepas dia 3 hari tu habis dalam musafir. Lepas tu tak pilih hari pergi, tak pilih hari kelik. Tu masa kita boleh maya kuasa jamuk. Main kita duduk rumah pergi kerja Bakok, tak maya maaf maya kuasa jamuk. Mampu gerah lah tu. Habis tu agama kena ngaji, kena dengar. Jangan buat ikut-ikut pandai kita. Kau pergi tu musafir lah. Masya Allah. Alhamdulillah. ชอบฟังมากเวลาอุสตะบอกยารอห์นบีเพราะอุสตะบอกได้ละเอียดมากฟังแล้วไม่เบื่อค่ะอุสตะชอบสุดๆเลยค่ะอย่าไปชอบอุสตะนะชอบสามีนะ ชอบอุสตะตายแน่ไอ้หวัง sedap dengan jarah. Hari kita pun ambil maklumat lah, mari bukan kecek sia-sia dak. Jarah kita kecek tu kita ambil dalam sirah, dalam kitab, bukan tu duk karang ambil mari sendiri. Nak royak tu jarah ni kena royak gitu baru kita nampak. Main rata-rata itu tak lagi lah. Tak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah.
Ada apa lagi nak kongsi? Tanyalah kalau ada nak kongsi sama. Tak ada nak kongsi gapo, tak ada pelik apa lah. Boleh lah. Kalau ada gapo nak kongsi sama. Ada banyak soalan hak tulis ni. Hak boleh tengok tu tengok. Kadang-kadang soalan ya katuk sini. Ustaz mi kon chop le deh. Ustazมีคนชอบแล้วดิไม่ได้ มีเมียแล้ว มีเมียแล้ว ลูก 5 แล้ว ada yang masa Ustaz ada ngajar di UTK tu pondek dah. Hai mai pondek 5 dah anak ni. Pondek temu lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Capai lamat masuk masjid Kelai. Ya Allah. Jauh setara mana lalu. Dah. Nak jauh setara mana lalu. Saya dah dengar orang duduk di Nakon, duduk di Cangwat gapo gitu. Kita jumpa dengan dia. Orang Islam. Bukan orang Islam asal, muallah kat dia pun. Dia kata, Ustaz,ผมนี่จะไปละหมาดวันศุกร์นะ Ustaz ผมต้องขึ้นรถไป80กิโล Ustaz ผมยอมนี่วันศุกร์นี้ผมยอมลางาน เพื่อที่ผมจะไปละหมาดวันศุกร์ tengok orang. Tu orang muallah masuk Islam. Naik kereta 80 kilo untuk pergi mayang mak. Dia duduk di Cangwat gapo itu tak ingat. Yang pergi mayang di Nakon Ayuk tu. 80 kilo naik kereta. Jom bayar go kereta nak pergi mayang mak 80 kilo. Kita ni mayang mak dekat teh tu. Sebakok bukan tak ada sejik. Banyak sejik. Tak boleh pergi mayang mak dah. Pas mana rezeki tu kita cari makan tu yang nak beri barakah. Mana? Tak ada barakah. Kerja suku semai pagi petang. Akhir tak ada boleh pas sekarang. Tak ada perkara. Sungguh ni nak ayat. Sebab tu lah kalau kita jual, kita kerja gapo, pelari hak besar semaya. Kalau kita jaga semaya dengan waktu betul benar. Tuhan buka pintu rezeki kita. Dak. Ni kerja suku sebai pagi petang siang malam, maya be podok, tak ada perkara dah. Tuhan tarik rezeki terus-terus. Tuhan tarik rezeki terus-terus. Insya-Allah sungguhlah. Apa kerah mekmu? Luk lah. Sungguh dah dok yak ni. Tak kebau. Hak duk nampak Aisyah dengan Allah tu nombor 3, nombor 4 dah tu. Pak mai-mai. Pak Cu Cik Weh Hiya. Pak Cu Cik Weh Hiya. Lah, cekan iklan tu pula dah. Tak ada apalah. Assalamualaikum Ustaz. Nak dapat cahaya mata pula ya. Asal dia dah. Allah. Mama Ayah lama tak jumpa Mama Ayah. Tanya hari-hari, Ustaz naik umur bila? Ustaz naik umur bila? Berita padah tak mari mabuk pun. Itu. Parok. Naik umur bila Ustaz? Naik umur bila Ustaz? Bila lagi rumah Ustaz ni? Berak weh. Borang buat akal. Ada hari mabuk. Tu dia. Borang dah hari ni. Alhamdulillah. Ada hak komen naik tak naik sini pada ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu. Alhamdulillah, amin. Sama-sama lah. Itulah sebab tu kita pun mari bincang supaya tak sewi stres dengar kisah. Bukan duk kriak dok dengar, tak sewi kriak tu dengar sambil boleh tahu kisah. Sebab tu lah Nabi Nuh alaihissalam ni salah satu pada Nabi ulul azmi. Kita boleh kecek aibah ke? Aibah. Tak ada apa dah aibah kok. Naiklah cik suatu mari. Perahu badah. Dak gitu. Tak ada pelik kelola Mama Ayah tu lah kelola. Dia tengok dah aibah rumah tu. Selamat dah. Moga selamat belaka. Kerana alhamdulillah. Kerupuk ni son mai son. Esok ni hari rumah tangga dah. Hati dengar hari rumah tangga esok. Hari rumah tangga ya biasa lain pula. Ya hari ni ya banyak hari rumah tangga ni Allah. Menikah balah. Beranak balah. Nikah beranak balah. Tak lagi dah. Kerana setel tugas dia ni dia nak kocok juga. Kalau kita belum nikah, setel tu pujuk suruh kita zina. Bukan kita lah, demo lah. Demo tak ada nikah tu lah. Tak gitu. Pujuk suruh zina. Baru kita nikah, setel ngajar suruh bercerai pula. Tu perangai dia. Alhamdulillah. Nak tahu ngajar di mana tu kena tik tampik lah. Ikut dalam page UTK lah, insya-Allah kita ngajar. Ada malam ni, malam esok, malam lusa, malam tolak 4 malam tu turut. Sedap tu esok sedap tu. Sedap. Sedap. Tak sedap kan dong ngandung lah ni.
Alhamdulillah. Ustaz ขอถามว่าสร้อยคอจี้เป็นภาษามาลายูได้ไหม Gapo? Gapo dia tanya tu? Tak nampak. Balah dua orang. Tanya Ustaz Hik tahu buku balah dua orang ni. Ustaz Hik ni dia potong kita berat. Tak. Gapo saat ni dia tanya tak naik. Komen sini dia tak naik ni. Tak bahasa Melayu gapo ni tak apa. Ustaz ขอถามว่าสร้อยคอจี้เป็นภาษามาลายูใส่ได้ไหมอ๋อ bahasa Melayu bahasa Arab. Walaket ni kan, walaket emas, walaket kita pakai saat ni ada akara. Ada akara ada apa dah akar? Nah, ada apa dah akar? Akara, apa akara? Tulis nama kita Abdul, tulis nama kita ada apa? Nah, hak bimbing ayat Quran, hak bimbing ayat Quran maksud ambil hak tu hak bimbingnya. Ada akar Melayu tak ada apa lah akar Melayu. Nah, aku kasih kamu tak ada apa bakar. Tak ada pelik apa akar Melayu. Nah, Alhamdulillah เข้าใจล้อเล่นเมื่อกี้ไม่ใช่ชอบอุสตาชอบฟังประวัติศาสตร์เข้าใจแต่ว่าเมื่อกี้เป็นมุกล้อเล่นtak ada apa li pahal lakon dah. Nah, kita ada baik kita dah. Oh gitu Alhamdulillah. Tu dia cari nyakit bini dua pula tu, cari laki bajak apa? Nah, Alhamdulillah. Gapo ni? Nikah talak wano bini dua. Tu betul ni tu betul tu. Nah, nikah balah beranak bini dua. Tu. Ya tak lagi Nah, semua tu kena berlaku lah. Nah, ya kita nikah ni kena ada balah juga. Rucat kan cariชีวิต ครอบครัว. Ya wasa dia kena ada cumanya. Nah, have sikit-sikit je lah. Jangan banyak. Nah, banyak ia tak ada kerja pula. Nah, ya panggil apa rucat. Ya panggil perasa dalam rumah tangga ya di besen tu. Biasa. Nah. ใช่อุสตามีคนใช่อุสตาคนมีครอบครัวเยอะที่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันย่อมมีปัญหาเสมอโอ้วัลลอฮุอะลัมโหแน่นอนมีคนเดียวตัวกูโอเคbetul lah alhamdulillah alhamdulillah tu keluar tu dah Kak Nurma jangan marah lah keluar tu nah habis masa ni duk nanti habis masa. Terima kasih semua dah hak masa ikuti. InsyaAllah pagi esok ni kalau kita tak ada urusan ke apa, tak ada kalau luar. Nah, kalau masa boleh ngejah tu insya-Allah pagi esok kita jumpa. Nah, dari kitab fiqh kita duk mana dah baru ni bab fiqh ada mula lagi. Nah, sud di bab Ismail baru ni dah. Lepas tu kita nak masuk bab Ismail pula insya-Allah. Nah, Ustaz ถามนะคนว่าถ้าเราเขียนชื่อของคนในของถ้าเราเขียนชื่อของคนในซูเราะห์กะฟีทั้ง7คนทำเป็นอาซิมะได้ya masalah ashabul kahfi tu nah kita tak pandai agak ni sungguh pun kita tak pandai agak nah ya setengah-setengah tu setengah-setengah ulama tu azimat tu tak ada kata mula dah. Setengah-setengah tu ya bab tawassul. Nah, tapi kita kena tengoklah azimat kita pakai tu pasal mana. Ya kadang-kadang azimat ni ya tuah juga orang kita ni. Hak tuah tu lah. Pasal mana? Lupa azimat tu bik luar dah. Kalau tak ambil azimat syak kena mati. Tu tak boleh. Kalau sampai situ cuk lah. Cuk. Jadi pergi pergi di atas azimat tu. Hak tu tak boleh. Nah, hari ni nak pergi luar kena pergi azimat ni dah. Boleh pakai azimat ni. Hari mana lupa ni tak lagi lah. Siap acuh. Nah, berdeh demo acuh. Tu tak boleh lah kalau gitu. Kalau setara ni tak boleh. Habis tu kita bimbel orang awal ni tak serupa orang alim. Orang alim dia ada tempat gantung dia, batasan dia ada. Nah, tapi kita ni main turut semata-mata turut hak ni jeng ni. Jeng. Nah, tak ada lupa kena kelak ambil siap tak boleh tak wagi gon ni siap itu. Siap. Tu kalau siapa situ tak boleh dia panggil pegang iktikad pula situ. Nah, siapa kapal iktikad tu berat tak boleh lah.
Sebab tu dia ada lapisnya dia juga, bukan tu semata-mata. Sebab tu hak azimat nak tanya orang lain lah, saya pun tak ada maklumat. Tak pandai. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dalam pengajian yang Ustaz beri pelajari di malam yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustaz, nanti Ustaz buat kenduri jemput lah sekali lagi, insya-Allah. Tak jemput lah kali lagi, jemput dah. Ya jemput kali ya Maya. Kali lain tak jemput lah. Jemput dah dak hari. Kali lain tak jemput lah. Kelola Maya tu lamanya. Lama duk teriak pula tu. Aduh. Hamang lah ni. Allahu Rabbi. Tu di antara kelola tu. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Itulah. Masa pun kita cukup. Dia mau duk ngupak bab. Betul. Ngupak ni memang dah. Ngupak ni tu hawi dalam Quran supaya mu duk makan daging saimu tu. Tu ngupak. Alhamdulillah cukuplah hari ni. Masa kita sudah habis. Kita jumpa pula minggu depan lah. Antaranya kisah Siratun Nabawiyah. Kisah Nabi hari ni kita boleh tamat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh Nabi yang berapa? Adam, Idris, Nuh, yang 3. Lepas pada Nuh minggu depan Nabi Hud. Nabi Hud Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud anak Sam. Sam bin Nuh. Hud bin Sam. Sam bin Nuh alaihi salam. Tu esok insya-Allah. Tu minggu depan kita jumpa kisah Nabi Hud pula. Hari ni kita sudah tamat kisah Nabi Nuh alaihi salam yang mari melalui dengan nanti ni Ustaz duk tepah dah. Booking dah. Green screen lelaki ni. Green screen cat hijau tu. Kerana kita nak tok sini so cat hijau, kita ngajar kita boleh bergambar lek belakang, kita boleh tengoklah gambar-gambar macam mana gambar perahu Nabi Nuh, gambar-gambar sejarah-sejarah yang kait dengan tempat-tempat sejarah, kita boleh masuk sini insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah cukup dululah. Maaf-maaf belakalah. Hak mana salah silap kita duk kerola tu minta maaf banyak. Hak mana baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ni cukup dululah dengan lafaz yang mulia. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minil mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.